Assalamualaikum. So hari ni kita nak bincang tentang masalah yang melibatkan stoikiometri. Okey, so stoikiometri ni ada kaitan dengan persamaan kimia, di mana persamaan kimia dalam soalan ni diberi, tapi kita cuba nak bandingkan dengan unsur yang lain. Untuk stoikiometri ni, yang pertama sekali kena seimbangkan persamaan. So step yang pertama, seimbangkan persamaan yang diberi. Okey, so dalam persamaan ni, kita ada P ada 1, Cl ada 2. Manakala sebelah kanan kita ada P ada 1, Cl ada 5. Okey, so apa yang kita buat? Kita nak samakan kiri dan bahagian kanan. Okey, so saya nampak di sini 5 dan 2. Okey, so bermakna 2 dan 5. So kita terus sahaja buat jadikan Cl ni sebagai bilangannya sebanyak 10. So kita akan letak 5. So kita akan dapat kat sini 10 dan Cl pun akan dapat masih lagi 5 kan. So 2. So 2 kali ini kita akan tukar jadi 2 fosforus, dan klorin kita akan dapat 10. So klorin, bilangan klorin dah sama, tapi bilangan fosforus masih lagi tak sama. Sebelah kiri 1, sebelah kanan 2. So kita darab je lah. So kita buat 2P. So step yang pertama dah siap, di mana kita dah seimbangkan persamaan kimia, iaitu 2 fosforus dicampurkan dengan 5 mol gas klorin, dan kita akan dapat 2 mol fosforus pentakloride. Okey, so ini step yang pertama, mesti seimbangkan persamaan kimia dulu kalau kita nak selesaikan masalah yang melibatkan stoikiometri ni. Okey, kalau anda tengok kat sini, kita dah seimbangkan kan. Okey, yang ni kalau saya kata yang ni sebagai persamaan yang ideal. Okey, dalam persamaan yang ideal ni di mana sebab kalau kita baca balik soalan ni, berapakah isi padu gas klorin yang akan bertindak balas jika 5.5 gram fosforus pentakloride dihasilkan, kan? So kita akan ambil perbandingan dalam stoikiometri ni di antara klorin dan juga fosforus pentakloride. So tengok balik dalam persamaan ni. Dalam persamaan yang ideal, hanya 5 mol klorin digunakan untuk menghasilkan 2 mol fosforus pentakloride. Ini secara ideal. Tetapi bila eksperimen dijalankan, sebanyak 5.5 gram fosforus pentakloride dihasilkan. Jadi dia tanya soalan dekat kita, berapa isi padu gas klorin perlu kita gunakan supaya 5.5 gram fosforus pentakloride dihasilkan. Okey, untuk step yang kedua, cari bilangan mol. Bilangan mol PCl5. Di mana kita tahu dalam soalan diberi maklumat kat kita PCl5 yang dihasilkan adalah sebanyak 5.5 gram. So apa yang kita buat? Yang pertama sekali, kita bahagikanlah untuk cari bilangan mol. Dia punya formula dia apa? Gisim bahagi gisim molar. So gisim bahagi gisim molar. So gisim PCl5 5.50 gram. Gisim molar PCl5 kita kena tambah semualah. Tengok balik maklumat yang diberi. P adalah P ada 1 kan. So 31 tambah dengan 5 darab dengan 35.5. So dapat berapa? 5.50 gram dapat dengan, kamu tekan kalkulator lah kan.
kita dapat 208.5 gram per mol. Okey, so gram kita hapuskan. Okey, macam biasa tekanlah kalkulator kan. 5.5 bahagi dapat kosong. Inilah dia punya bilangan mol. Okey, tulis balik, kita dapat 0.026 mol. Okey, PCl 5. Okey, kenapa kena cari? Okey, yang ni sebenarnya untuk mencari bilangan mol semasa eksperimen dijalankan. Sebab kita dah ada persamaan kimia semasa orang kata ideal sebelum eksperimen dijalankan. Okey, so ini persamaan yang pertama. Okey, so dalam persamaan yang kedua, okey, kita tak tahu kan bilangan mol klorin, betul tak? Kita tak tahu. Okey, diperlukan untuk menghasilkan 0.026 mol PCl 5. Jadi di sini kita hendaklah mencari bilangan mol klorin. Okey, supaya kita boleh lengkapkan persamaan yang kedua ni. Okey. Kamu nampak tu, saya dah tulis warna hijau kan. Semasa dalam keadaan ideal, hanya 5 mol gas klorin diperlukan. Okey, supaya kita boleh hasilkan 2 mol PCl5 tu. Tetapi bila kita buat eksperimen, okey, bila kita buat eksperimen, okey, kan dia habaq lah kan dalam soalan tu, hanya 5.5 gram PCl5 dihasilkan. So tadi saya dah tukarkan 5.5 gram PCl5 tu menjadi dalam bentuk mol. So kita dapat 0.026 mol. So sekarang ni masalah kita tak tahu berapa mol klorin yang digunakan supaya kita boleh hasilkan 0.026 mol PCl5. Jadi di sini, okey, kalau kita tengok kat sini, okey, 0.026 mol ni adalah bersamaan dengan 2 mol PCl5. Betul tak? So kita bahagilah, okey, supaya kita dapat bilangan sebenar. So 0.26 ni bahagi 2. So kita akan dapat, tekan kalkulator lagi. Okey. Okey, kita akan dapat 0.013 mol. Okey. So yang ni hanyalah untuk satu je. Untuk satu PCl5. Tapi dalam ideal Cl2 ni digunakan sebanyak 5. So apa kita buat? Kita darablah dengan 5. So kita akan dapat jawapan lah. Darab 5. Tekan kalkulator juga. Kita dapat 0.0659 mol gas klorin 2. So bermakna dalam keadaan eksperimen, semasa eksperimen dijalankan, 0.0659 mol gas klorin diperlukan supaya 0.026 mol PCl5 dihasilkan. Okey, itu step yang kedua. Okey, di mana kita kena cari bilangan mol klorin. Untuk step yang keempat, okey, sekarang kita kena cari isi padu molar gas. So dalam isi padu molar gas ni, dia dah abang siap-siap dalam keadaan STP. So STP adalah 22.4 dm padu per mol. Okey, so kita hanya isi senang saja dia punya formula, ingat lagi, isi padu molar gas darab dengan bilangan mol gas kita. Okey, so ini adalah merujuk kepada gas klorin. Tadi kita dah carikan. So 22.4 dm padu per mol darab dengan 0.0659 mol gas klorin. Okey, so selesaikan. Nak guna apa? Guna kalkulator kan. Darab 22.4. Okey, sebanyak itulah 1.47 dm padu gas klorin. Okey, so sebanyak itulah
isi padu gas klorin yang diperlukan untuk menghasilkan 5.5 gram PCl5. Okey.